Oke, salam dan salam sejahtera. Dan kita dikejutkan hari ini dengan satu kenyataan yang ada di media sosial yang begitu trending, yaitu gelombang hitam. Apa yang saya lihat daripada kenyataan media yang ada hari ini, protes terhadap Anwar. Ramai tertanya, betul ke gelombang hitam bakal digerakkan pada 18 Disember ini? Jadi, apa yang kita baca di media sosial, yang berlegal-legal di media sosial, dikatakan satu himpunan protes gelombang hitam bakal digerakkan pada 18 dan 19 Disember. Ini tepat menjelang hari pengundian usul percaya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita juga lihat desas-desus tersebar ini mula tercetus tanda tanya kerana masih belum terlihat mana-mana penyokong kumpulan yang kalah dalam pilihan raya umum ke-15 menggunakan logo hitam di media sosial mereka. Difahamkan bantahan secara senyap itu bagi menunjukkan tidak menyokong Perdana Menteri Malaysia ke-10. Protes ini di antara lain meminta orang ramai supaya memakai pakaian hitam atau menukar lencana media sosial mereka kepada hitam. Ideanya adalah untuk mencipta naratif palsu dan berbahaya bahawa majoriti orang, terutamanya orang Melayu, tidak menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Gelombang hitam, hashtag tidak percaya protes rakyat Malaysia terhadap Perdana Menteri ke-10 berbentuk aman dan tidak mengganggu ketenteraman awam. Ia adalah ia bukan protes di jalanan, ia adalah silent protes dengan melakukan beberapa perkara menunjukkan tidak menyokong Perdana Menteri. Dan saya sebenarnya malas nak membaca tentang apa yang hendak dilakukan oleh gelombang hitam ni. Tetapi saya perlu melihat kepada intipatinya apabila dia kata gelombang hitam ini akan dilakukan pada 18 dan 19 Disember 2022 ini, selari dengan undi tidak percaya yang berlaku di Parlimen pada 19 Disember untuk Perdana Menteri ke-10. Gelombang hitam menunjukkan tanda rakyat tidak percaya kepada Perdana Menteri ke-10 dengan melakukan perkara-perkara berikut pada 18 dan 19 September. Berpakaian serba hitam sambil melakukan aktiviti harian. Hitamkan profil media sosial dan meletak latar belakang warna hitam di semua media sosial masing-masing. Letakkan tanda pagar tidak percaya di tengah-tengah profil. Dan dia kata di sini, ubah profil hitam di media sosial Facebook, Instagram, TikTok dan WhatsApp. Dan apa yang saya lihat di sini, dia juga mengatakan tidak mengancam ketenteraman awam dan tidak melibatkan perakan jalanan. Bagaimanapun, melihat reaksi kebanyakan pengguna media sosial, mereka mendakwa agak bimbang dan berkritik bantahan yang bakal digerakkan. Yang mana mereka juga menyela tindakan ini kerana mendakwa isu 13 Mei yang tersebar di TikTok turut dimuat naikkan oleh pihak pro Perikatan Nasional. So, apa yang saya lihat daripada kenyataan media dan apa yang saya lihat daripada apa yang hendak dilakukan kalau betul lah terjadinya gelombang hitam ini adalah satu yang tidak baik kepada negara kita ini. Dan saya harap Menteri Komunikasi iaitu YB Fahmi Fadzil terus segera ambil tindakan yang mana melibatkan media sosial ini supaya perkara-perkara seperti ini jangan berlanjutan. Kita kena ambil iktibar kejatuhan Pakatan Harapan 22 bulan apabila perkara-perkara yang kita lihat seolah-olah kecil inilah yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan waktu itu. Kita membiarkan. Jadi waktu itu juga Menteri KDN tidak main peranan dengan perkara-perkara sensitif seperti ini. Dia nampak seolah-olah kecil, tapi kita nampak impaknya apabila kejatuhan kerajaan itu. Saya harap Datuk Seri Saifuddin Nasution selaku Menteri KDN ambil tindakan tegas ke mana-mana mereka yang menganjurkan protes seperti ini. Kerana perkara seperti ini akan mengugatkan keselamatan walaupun dia melalui media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu kestabilan politik kita akan tergugat juga. Apabila kestabilan politik kita tergugat, maka kestabilan ekonomi juga tergugat. Pelabur-pelabur asing akan takut. Kita juga memerlukan ekonomi kita yang stabil. Kerana kita rakyat ini yang akan berdepan dengan masalah. Kita lihat apa yang berlaku setelah kita membiarkan kerajaan Pakatan Harapan itu terus diserang dengan media sosial sebelum-sebelum ini. Akhirnya jatuh, kita melihat keadaan politik, keadaan ekonomi terus menjunam dan akhirnya yang tersiksa rakyat. Ditambah lagi dengan pandemik COVID baru-baru waktu itu. Jadi hari ini kita lihat kalau kita membiarkan perkara ini terjadi lagi sekali, maka kita akan kerugian lagi. Kerana apabila satu kerajaan itu jatuh, yang tersiksanya kita rakyat ini dengan inflasi naik, dengan keadaan
yang mana pekerjaan juga kita tidak dapat nak ada sebab pelabur tidak dapat nak melabur ke negara kita ini, akhirnya dia tidak menguntungkan kita rakyat, tetapi menguntungkan kepada siapa? Kepada ahli politik yang gila nak berkuasa, yang mana mereka rampas kerajaan yang ada dan akhirnya mereka sibuk dengan jawatan-jawatan menteri, mereka agihkan kedemah-kedemah daripada rampasan perang mereka. Apakah ini yang kita rakyat mau? Jadi, apabila juga kita lihat kepada apa yang mereka nak lakukan ini, mereka seolah-olah menderhaka kepada titah yang di-Pertuan Agong, kepada majlis-majlis raja-raja yang mana telah pun bersidang baru-baru ini. Apakah mereka ini rasa bahawa mereka betul? Jika yang buat kerja ini adalah selain daripada orang Bumi Putra, yang mana kita tahu dalangnya ini harus kita tangkap, harus kita siasat. Ini saya yakin tidak lain tidak bukan adalah perancangan yang dibuat oleh mereka yang ada di pembangkang hari ini. Jadi nanti mereka akan jual DAP. Apa yang mereka nak lakukan ini sebenarnya? Kenapa mereka tidak percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Apa hujah mereka? Apakah pemimpin mereka lebih baik? Saya nak tanya kepada mereka yang nak melakukan gelombang hitam ini. Nak dibandingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mereka itu, siapa yang lebih baik? Nak dibandingkan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, nak dibandingkan dengan Presiden PAS, Tan Sri Hadi Awang. Siapa yang lebih baik? Dah tentu seluruh dunia mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin orang-orang yang menyokong PAS sahaja yang nak Presiden PAS jadi Perdana Menteri. Tetapi seluruh dunia, rakyat seluruh negara ini, mereka nak orang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim itulah jadi Perdana Menteri. Jadi, saya harap apabila mereka lakukan perkara ini, maka orang-orang ini harus diambil tindakan karena kita boleh lihat bahawa mereka ini telah pun menderhaka dengan titah yang di-Pertuan Agong. Dan kita tak nak apa yang telah dilakukan ini terbial macam tu saja. Kita nak Menteri KDN ambil tindakan segera. Kita nak Menteri Komunikasi ambil tindakan segera kepada mereka-mereka yang menyalahgunakan media sosial mereka untuk aktiviti-aktiviti yang mana ini boleh dikatakan sebagai menghasut. Inilah boleh dikatakan menghasut kepada rakyat. Ini bukan secara aman. Hari ini memanglah kita berhimpun ataupun kita berkumpul di media sosial. Tetapi caranya adalah menghasut. Jadi, hasutan ini amat berbahaya. Saya sebagai pimpinan juga dalam parti saya seperti PKR ini, yang mana saya juga sebagai Ketua Penerangan PKR Sarawak, saya berharap Ketua Penerangan PKR Pusat, yaitu YB Fahmi Fadzil, ambil tindakan segera dengan perkara ini. Saya tidak nak kita terlambat lagi dan akhirnya terjadinya Pakatan Harapan 22 bulan sehingga mereka boleh katakan Pakatan Harapan 22 bulan hancing lah, Pakatan Harapan 22 bulan seperti itu, seperti inilah. Ini adalah naratif mereka. Kita kena hentikan. Jadi saya juga berharap kerana kita dah pun menjalankan kerjaan perpaduan, cara blogger-blogger politik UMNO sekalipun terus juga melawan perkara-perkara seperti ini supaya tidak terus berpanjangan. Kita harus hentikan. Kita nak kerajaan stabil hari ini supaya rakyat boleh mendapat menikmati keadaan yang aman sedikit selepas pandemik COVID ini. Jangan kita asik dengan politik-politik yang gila kuasa seperti mana pemimpin PAS dan Bersatu ni. Saya tidak nak panjang lebar dan itu saja pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So saya harap juga Menteri KDN ambil take note betul-betul. Kalau perlu siasat, siapa dalangnya, siapa bosnya, siapa yang merancang semua ni, tangkap, sumbat dalam penjara. Biar dia rasa asik main-main kerja macam ni. So itulah pencerahan saya berkenaan dengan gelombang hitam. Thank you.